Kisah Otter Bengar, manusia malang yang dipaksa hidup seperti haiwan zoo. Negara yang kita kenali dengan nama Kongo ketika ini, satu masa dahulu adalah satu kawasan tidak diterokai. Hutan tebal, diapit, sungai-sungai berbahaya membuatkan eksplorasi di kawasan tersebut sukar dilakukan. Hanya pada hujung abad ke-19, Raja Belgium, Raja Leopold II, mengarahkan eksplorasi dilakukan di kawasan itu yang mereka gelarkan dengan nama Kongo Free State. Tujuannya adalah untuk mendapatkan peta kawasan tersebut selain daripada cuba menguasai sumber terbesar yang ada di situ, getah. Tindakan Raja Leopold II menjadikan Kongo Free State sebagai salah satu koloni Belgium membuatkan hidup masyarakat asal yang tinggal di sana terseksa. Ramai di antara mereka dijadikan buruh paksa, sesiapa yang enggan akan dihukum seksaan atau lebih teruk dibunuh. Dianggarkan seramai hampir 10 juta orang Kongolis, suku etnik yang menetap di dalam kawasan hutan tersebut meninggal dunia semasa pemerintahan King Leopold II. Otter Bengar lahir pada tahun 1883 ketika masyarakatnya hidup dalam keadaan ketakutan setiap hari. Siapa sangka berbanding dengan saudara maranya yang lain, perjalanan Otter akan membawanya lebih jauh. Sejarah awal Otter Bengar, tidak diketahui bila tarikh lahir sebenar Otter. Dia membesar dalam suku yang digelarkan Mbuti yang hidup secara nomad bergantung kepada musim. Keluarganya mempunyai ahli sekitar 20 orang yang sentiasa berpindah randah mencari hasil hutan dengan tiada kediaman tetap. Ditakdirkan berkahwin dalam usia muda, Otter mempunyai 2 orang anak hasil perkahwinannya. Menurut kepercayaan suku Mbuti, itu adalah antara syarat-syarat yang akan membolehkan Otter mengetuai sendiri suku keluarganya satu hari nanti, seperti yang telah diamalkan nenek moyang mereka beratus tahun lamanya. Impian berkecai sekelip mata. Pada satu hari ketika Otter keluar berburu, keluarganya diserang sekumpulan askar yang ditubuhkan oleh kerajaan Belgium yang dinamakan Force Publique. Askar tersebut mula menyusup masuk ke kawasan tersebut berikutan pencerobohan tentera Arab dari Zanzibar yang mahu menjadikan Kongo kawasan milik mereka. Isteri dan anak-anaknya mati dibunuh tanpa Otter mampu menyelamatkan mereka. Berikutan tragedi itu, Otter tinggal keseorangan tanpa keluarga. Menurut tradisi Mbuti, seseorang itu perlu hidup bersendirian selagi tidak ada mana-mana keluarga mengambilnya menjadi ahli dalam kumpulan mereka. Merayau-rayau di hutan sendirian, Otter terserempak dengan sekumpulan pedagang manusia yang menangkapnya dan merantainya. Memulakan hidup baru, Otter dipaksa meninggalkan hutan kawasan dia tinggal selama ini, menjadi pekerja buruh di sebuah kampung yang mengamalkan pertanian. Semasa bekerja di sinilah Otter bertemu dengan seorang warga Amerika Syarikat bernama Samuel Verner. Samuel adalah seorang ahli perniagaan yang ditugaskan untuk mendapatkan bahan pameran bagi acara St. Louis World's Fair. Pihak penganjur merancang untuk mengadakan pameran berkisar tentang evolusi budaya di mana pengunjung dapat melihat sendiri perbezaan hidup di antara masyarakat Amerika Syarikat ketika itu dengan masyarakat primitif yang berada di sekitar dunia. Melihat rupa bengar yang kerdil dengan ketinggian 4 kaki 11 inci serta giginya yang tajam kerana diasah mengikut tradisi Puak Mbuti, Samuel tahu Otter adalah bahan pameran terbaik untuk dibawa pulang. Perbincangan dengan pihak yang menangkap Otter tidak suka. Otter ditukar dengan 1 kati garam serta beberapa helai kain menjadi milik penangkapnya, lalu Samuel menjadi tuan baru Otter. Otter dan rakan menjadi bahan pameran. Otter bersama beberapa orang lain yang senasib dengannya dibawa ke St. Louis, Missouri pada tahun 1904. Mereka ditempatkan dalam replika hutan yang dibina seiras dengan tempat asal mereka, dipakaikan pakaian etnik mereka lalu dibiarkan melakukan apa saja yang mereka suka dalam keadaan terkurung. Pameran tersebut mendapat sambutan hangat dengan pengunjung hadir beramai-ramai untuk menyaksikan sendiri sekumpulan manusia dari dunia lain yang digelarkan manusia kuno.
Walaupun dilihat seperti mengambil kesempatan terhadap Otter, hubungan Samuel dengan Otter semakin lama semakin bertambah baik dengan perasaan ingin tahu Otter membuatkan dia berminat melihat sendiri dunia baru yang baru dia jejaki. Otter pulang ke kawasannya di Kongo dan bekerjasama dengan Samuel meneroka kawasan tersebut. Otter berkahwin semula dengan seorang wanita dari suku Batua lalu menyertai suku tersebut, namun perkahwinannya tidak lama bertahan. Isterinya meninggal dunia di patuk ular. Kematian isterinya kali ini membuatkan Otter menjadi renggang dengan suku Batua, membuatkan Otter mengambil keputusan mengikut Samuel kembali ke Amerika Syarikat pada tahun 1906. Menjadi warga sementara Amerika, Samuel tidak ada banyak pilihan dalam memastikan kebajikan Otter terjaga. Otter ditempatkan dalam sebuah bilik kosong di American Museum of National History dan diberikan kerja sementara sebagai bahan pameran di situ. Otter diletakkan sebagai pameran di dalam bilik kaca, dengan replika hutan menjadi penemannya setiap hari siang sebelum kembali ke biliknya pada waktu malam. Perasaan tertekan yang dialami Otter akibat rutin yang berubah itu mendorongnya melakukan beberapa perkara kasar. Charge yang dikenakan oleh Samuel terhadap pihak muzium dikatakan terlalu tinggi untuk terus dikekalkan, jadi Otter terpaksa dipindahkan ke tempat lain. Samuel yang tidak ada banyak pilihan lain terpaksa meletakkan Otter di Zoo Brand sebagai pekerja am. Tapi jalan hidup Otter memang sukar. Diletakkan dengan monyet sebagai hiburan pengunjung. Bekerja sebagai pekerja yang menyelenggara sangkar dan kawasan kurungan haiwan, Otter banyak kali perlu melakukan kerjanya di hadapan orang ramai yang melihat. Pengunjung pula didapati lebih tertarik dengan Otter berbanding dengan haiwan yang ada. Otter akhirnya dijadikan tarikan utama zoo tersebut, dibenarkan berkeliaran namun tempat tidurnya diletakkan bersama dengan sangkar monyet. Selain itu, Otter juga diberikan busur dan panah bagi membuat pertunjukan semasa kehadiran pengunjung memuncak. Kehadiran Otter di dalam kawasan zoo dengan monyet mencetuskan pelbagai reaksi masyarakat. Ramai menganggap pameran Otter hidup bersama monyet adalah satu penyelidikan evolusi yang berjaya. Mereka yang membantah pula diketuai oleh seorang paderi bernama James H. Gordon. James akhirnya berjaya mendesak Otter dibebaskan, lalu Otter hidup di bawah jagaan James di sebuah rumah anak yatim kelolaannya. Hidup Otter mula berubah menjadi baik. Tinggal bersama James yang memang mementingkan kebajikannya, Otter mula belajar di sekolah untuk individu kulit hitam. Selain itu, Otter juga diberikan pekerjaan di sebuah kilang tembakau bagi menyara hidupnya. Hampir 8 tahun menetap di Amerika Syarikat, pada 1914 Otter memilih untuk kembali ke kampungnya di Kongo kerana dia sedar hidup di Amerika tidak serasi dengan dirinya. Tamatnya penderitaan Otter Benga. Otter mendapat berita Raja Leopold II telah mati dengan kerajaan Belgium sedang dalam proses memperbetulkan semula semua kekacauan yang telah dilakukan semasa pemerintahan Raja Leopold. Pada Otter, ini adalah satu berita baik yang membuatkan dirinya tidak sabar untuk pulang ke Kongo. Namun, Perang Dunia Pertama tercetus pada 1914 sebelum Otter sempat berlayar pulang. Ekoran perang yang berlaku, kapal-kapal penumpang ke Kongo tidak lagi berlayar, memaksa Otter terus menetap di Amerika Syarikat. Hari demi hari, keadaannya menjadi semakin teruk, ekoran jiwanya yang tidak lagi tenteram. 2 tahun kemudian, pada 20 Mac 1916, Otter menyalakan unggun api sebelum menembak dadanya dengan menggunakan sepucuk pistol yang dicuri. Otter meninggal dunia ketika berusia 32 tahun. Kisah hidup Otter meninggalkan kita dengan pelbagai pengajaran berkait dengan keburukan perhambaan, ketamakan dan kegilaan manusia dalam membuktikan pendapat mereka. Begitulah tamatnya kisah Otter Benga, antara manusia malang yang dijadikan bahan eksperimen pengkaji barat yang songsang, sehingga terlalu ramai di antara mereka tidak lagi mampu membezakan di antara manusia dengan binatang. Apa yang berlaku terhadap penduduk di Kongo? Di Kongo, wanita telah dijadikan tebusan supaya lelaki mereka dapat mengumpul getah dengan cukup untuk Raja Leopold. Jika getah yang dikumpul tidak mencapai kuota yang ditetapkan, tangan mereka akan dipotong. Pada ketika itu, Otter keluar dalam ekspedisi memburu ketika kampungnya diserang.
Tidak pasti sama ada Force Public atau kumpulan Afrika yang bekerja mengumpul orang untuk dijual, dia telah ditahan. Kebetulan juga, seorang lelaki bernama Samuel Werner sedang menyediakan pameran untuk Pameran Dunia 1904 dan pihak penganjur ingin menunjukkan kemajuan umat manusia dari zaman kegelapan kepada zaman pencerahan. Dia diberikan sejumlah wang yang besar untuk mengumpul spesimen orang dari Afrika sebagai wakil kewujudan manusia. Dia pun telah berlayar ke Afrika selepas mendapat kebenaran Raja Leopold yang menyatakan minatnya untuk menghadiri pameran itu. Werner kemudiannya menceritakan bagaimana dia menemui otter, walhal pada hakikatnya dia telah membeli otter daripada peniaga hamba. Begitulah info dan cerita yang dapat kami kongsikan untuk anda kali ini. Semoga kita bertemu lagi di video seterusnya. Terima kasih kerana setia menonton. Senpai.